guys, itu dia. Kalau kita tahu PAS sama dengan fitnah, fitnah sama dengan PAS. Kalau sebentar tadi ya saya memberikan update ya MP Baling, ahli parlimen PAS daripada Baling ini ya terpaksa memohon maaf kerana satu posting yang berbau fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan satu lagi yang saya kongsikan hari ini adalah apa yang berlaku sebentar tadi di dalam Dewan Rakyat. Ya, apabila satu lagi, ya seorang MP daripada Parti PAS, ya di dalam Dewan Rakyat secara terang-terangan membuat tuduhan yang berbau fitnah. Ya, walaupun yang bentuk persoalan, soalan kononnya, tapi apa yang dinyatakan itu membuat tuduhan yang tidak berasal, yang tidak terbukti, dan apabila dijawab oleh Menteri Kewangan 2, Menteri Kewangan 1, YB Ahmad Mazlan, akhirnya Menteri daripada PAS ini koyak habis sahabat-sahabat semua. Ya, kerana kononnya Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak kompeten, kononnya gagal, tetapi sebenarnya mereka lah yang begitu terdesak hari ini sehingga sanggup melakukan apa sahaja untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi hari ini sahabat semua, mari kita dengar, pasang telinga kamu untuk mendengar tuduhan yang berbau fitnah daripada MP daripada Parti PAS ini. Dan juga jawapan daripada YB Ahmad Mazlan. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton video ini. Berpeluang pada saya rasa skeptikal dengan pembentangan bajet pada kali ini kerana angka yang sangat jauh. Yang pertamanya, cukai tidak langsung yang dibentangkan dalam pembentangan bajet hanya 623,000. Kemudian dia ada ralat di correction dengan izin disebut 4.698 bilion. So kalau 4 bilion lebih ni satu jumlah yang besar, tak ada ke semakan terakhir? Bukan benda kecil angka ni. This is a figure, you know. Jadi kita nak kena alert benda ni properly. Adakah Menteri Kewangan ni kompeten untuk nak menjadi Menteri Kewangan? Sebab perbezaan income sampai 4.6 bilion, this is a very miracle. Dengan izin. So yang keduanya, kenapa sekarang ni barang tengah naik meningkat? Menteri KPDN tak lantik dah 2 bulan. Apa masalah? Ni, rakyat sedang menghadapi kenaikan harga barang yang begitu drastik. Seterusnya kita tengok macam mana Yang Muhammad, dengan soalan. ni soalan itu. Kenapa bila soalan dah 2 bulan tak lantik KPDHN, menteri dah kerana masalah apa? Sebab ni rakyat sedang menghadapi kenaikan harga barang yang sangat meningkat tinggi. Tak adakah langsung rasa belas kasihan kepada rakyat yang menderita ni? Seterusnya kita tengok. Yang Muhammad. Yang ketiga, soalan yang ketiga, penjualan besar-besaran saham oleh foreign investor sebagai ekonomi, menunjukkan ekonomi madani ini gagal. Tak ada competence. Dan yang terbaru, dah diumumkan oleh Linus untuk withdraw out from Malaysia. Kerana polisi-polisi penekanan yang dibuat. Walaupun ada tuntutan tindak balas daripada kerajaan untuk memberi kelonggaran. Tetapi benda ni berlaku kerana apa? Jadi saya harap Menteri Kewangan ni kompeten atau tidak untuk dia menerajui Menteri Kewangan, kerana bajet ini pun sampai angka 4 bilion pun tak boleh nak beza. Sekian, terima kasih. Jadi itu dia sahabat semua, satu tuduhan ya. Kononnya yang pertama tadi ya, Menteri Kewangan tidak kompeten. Ya, apa yang persoalannya di sini mungkin sahabat-sahabat semua kurang faham ya. Persoalannya adalah apa yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sama ya dengan buku yang telah diedarkan kepada ahli-ahli parlimen. Ya, jadi katanya kenapa masa umum pembenahan itu tinggi, dalam bukunya rendah. Itu dia, kita akan mendengar itu jawaban sekejap lagi. Dan soalan-soalan yang seterusnya saya boleh lihat ya, walaupun beliau memberikan soalan, tapi apa yang nyata, beliau masih ya berpolitik di dalam Dewan Rakyat ya, mengambil apa orang cakap sambil menyelam sambil minum air. Itu antara kenyataannya. Jadi mari kita dengar jawapan daripada YB Ahmad Mazlan berkaitan isu ini. Ada 3 soalan yang menarik. Soalan harga barang. DOSM telah mengeluarkan kadar inflasi terkini ialah 1.9%. Kalau ingin mempertikai, itu boleh tanya Jabatan Statistik
angka 1.9% itu bererti turun daripada 3.4 turun pada 2.8, turun pada 2.4, turun pada 2.0, turun pada 1.9 kadar inflasi. Menteri KPDN HCP dipangku oleh rakan saya Ali Ambo Ahmad, betul-betul depan saya ni, yang kepala tak ada rambut ni. Datuk, sangkaan jahat, minta maaf, saya tarik balik. Papar Sedap kata kau orang ni. Papar dengar ke tak ni? Papar dengar Sedap kata kau orang ni, Pontian. Papar sekarang memangku Menteri KPDN HCP ni. Betul Papar Papar memangku. Jadi bukan tak ada menteri, ada. Papar pun kerja dia Menteri Tugas-Tugas Khas. Jadi tugas-tugas khas sekarang beliau ialah memangku Menteri KPDN HCP dan Kuasa Hidup. Seterusnya mengenai saham pembelian, saya nak maklumkan bahawa kemasukan semula dana daripada luar telah positif. Boleh dilihat dalam minggu ini sudah positif kemasukan pembelian dana asing dalam saham kita. Seterusnya yang dimaksudkan oleh pendang tadi ialah ralat dalam tinjauan fiskal. Ingin saya beri penjelasan oleh kerana beliau bertanya. Muka surat akhir sekali itu ya, muka surat akhir ada ralat dan kita telah betulkan. Kenapa perkara itu berlaku? Buku ini diedar dan dicetak siap di atas meja ahli-ahli parlimen pada hari Khamis, 12 hari bulan 10. Diletak di atas meja ahli-ahli yang berhormat semua. 222 ahli parlimen dapat buku tinjauan fiskal ini. Kemudian pada hari Jumaat, keputusan untuk menaikkan SST, cukai perkhidmatan daripada 6 ke 8% diluluskan dalam kabinet hari Jumaat. Jadi kami tak sempat nak mencetak kembali pada hari Jumaat. Sebab petang itu pembentangan bajet pada pukul 4. Habis mesyuarat kabinet pukul 12.30 hari. Macam mana kami nak mencetak buku ni dan ada kaedah-kaedah pembetulan melalui SUDR yang perlu dibuat. Prosedurnya telah saya lakukanlah di sini. Daripada penambahan 6% kepada 8%, cukai perkhidmatan yang tertentu bertambah pendapatan negara kepada 3.45 bilion ringgit. Jadi 3.45 bilion tambahan akibat keputusan kabinet pada 13 hari bulan pagi, pembentangan bajet pada 13 hari bulan petang, itu kita adakan ralat. Tetapi dokumen ini mengikut peraturan kita dah hantar, diletak atas ahli-ahli 222 ahli parlimen. Dokumen yang dicetak kemudian sudah ada pembetulan yang diberikan pada pihak-pihak yang inginkan buku ini. Dokumen yang ada dalam online www.mof.gov.my telah dibetulkan peringkat awal. Ia tak perlulah ditulis surat kepada semua ahli parlimen. Itu ucapan bajet tidak ada apa-apa kesilapan. Satu muka surat daripada buku ni je ada sedikit rancangan kesilapan. last minute ni. Ya, tidak ada. Keputusan memang keputusan mesyuarat kabinet pagi Jumaat. Keputusan untuk meningkatkan 6 pada 8% itu, yang meningkatkan 3.45 bilion ringgit tambahan itu pagi Jumaat. Ya, jadi tak sempat untuk dibetulkan dalam buku ini. Terima kasih. Timbalan Menteri kalau boleh. Terbaik. Itu dia sahabat semua. Tambahan Seperti mana yang saya katakan tadi, jelas ya, memang sangat jelas bahwa tuduhan yang dilemparkan oleh ahli parlimen daripada PAS ini adalah satu tuduhan yang tidak berasas. Kononnya, Datuk Seri Anwar membentangkan satu bajet yang salah berkaitan dengan cukai SST itu dan penambahan pendapatan negara. Apa yang Datuk Seri katakan itu semuanya benar. Tidak ada yang salah sahabat-sahabat semua. Cuma percetakan buku itu saja yang tidak memasukkan ya tambahan daripada pendapatan negara selepas SST itu dimuktamadkan pada pagi hari Jumaat dan petang itu pembentangan diadakan. Jadi mereka cuba memainkan ya, mereka cuba memainkan persepsi kononnya Perdana Menteri tidak Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan juga tidak kompeten dan sebagainya.
Sedangkan apabila dijawab dengan jelas oleh YB Ahmad Mazlan, ini menunjukkan bahawa mereka sebenarnya yang tidak kompeten. Ya, sebelum mendapat sesuatu disahkan, sebelum sesuatu itu mendapat penjelasan yang jelas, mereka sudah membuat tuduhan yang mengatakan Perdana Menteri, Menteri Kewangan tidak kompeten dan sebagainya. Jadi sehingga akhirnya bagi saya, siapa yang mendapat malu di sini adalah MP ahli parlimen daripada PAS ini yang sembrono membuat tuduhan yang berbaur fitnah. Suku dalam Dewan Rakyat. Kalau di luar Dewan Rakyat mungkin ya sesuatu fitnah yang seperti ini boleh diambil tindakan saman fitnah atau sebagainya. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan anda tentang geng-geng kaki fitnah pemimpin-pemimpin parti PAS ini yang jelas begitu terdesak, yang jelas begitu merayu sehingga sanggup melakukan perkara seperti ini untuk apa? Mungkin antara penyebabnya mereka cuba membina persepsi untuk memburukan kerajaan, memburukan Perdana Menteri kita agar ya rakyat di luar sana membenci Perdana Menteri dan kerajaan yang ada hari ini. Mungkin itu antara penyebab mereka. Pada pandangan kita sahabat-sahabat semua, bukan tuduhan saya, tapi ini adalah pandangan saya berkaitan dengan perkara ini. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Komen dengan cara berhemat. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan kapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.